Salam sejahtera, saya ucapkan kepada semua, termasuklah Puan Not Hidayah, Puan Hasnah dan Puan Azida. Saya Nawali anak perempuan Susyad. Untuk kali ini saya akan present berkaitan dengan uh, board portfolio untuk Seriana Bus Terminal, iaitu terletak di Bandar Darul Aman Jitra, Kedah. Untuk projek introduction, Seriana Bus Terminal ni terletak di Bandar Darul Aman Jitra. Keluasan bangunan ni 886 square meter dan desain dengan pelbagai ruang aktiviti dan juga pelbagai elemen GBI provide juga dekat bangunan ni. Terminal bas ni dia true story half, maksudnya dia macam 2.5 tingkat. Kemudian traveller dapat akses pelbagai kemudahan di terminal ni, termasuklah toilet, musla room, retail yang ada beberapa retail dan juga kafe, skybar dan waiting area yang besar dan terbagi kepada 3 tempat berasingan untuk waiting area. Seterusnya terdapat juga parking kereta disediakan di terminal ni. Kemudian design statement. Untuk design statement, objektif design bus terminal ni highlight the transit center at Bandar Darul Aman Jitra. Dia juga provide pelbagai laluan bas untuk arrival dan departure dan merangkumi elemen seperti laluan pendek. Maksud laluan pendek untuk bas macam kalau tengok dekat arrival bus tu boleh akses terus dari laluan besar terus ke parking dan ada tempat menunggu penumpang dalam dan juga luak dan juga guna beberapa SAM GBI dekat bangunan ni. Kemudian untuk objektif ni to design bus terminal provide with proper facilities for the public. And then untuk design bus terminal dengan requirement yang sesuai untuk provide proper space untuk public interface dan juga better gateway for the district. Kemudian to design the bus terminal that provide with some GBI. Kemudian design concept. And then aim atau purpose. The aim of project ni adalah untuk study and design the bus terminal for Kubang Pasu districts and to create a better bus terminal for the district. Kemudian design concept. Untuk design konsep bus terminal ni inspiration dari classic brick game. Classic brick game tu telah melalui evolution dalam design proses. Design concept combination of different different cube shape allow cube to transform itself into another interesting forms. After applying different line pattern to form different three-dimension shape and the use of principle of subtraction, the original cube tadi tu akan berubah form dari simple shape jadi complex form. So dekat design bus terminal ni kita boleh tengok melalui susunan kolom yang susun ikut bentuk grid rectangular yang berulangan yang dia mewakili konsep terminal bus ni. Design konsep ni sebab saya guna dari saya guna dari classic brick game. Contoh boleh tengok dekat sini. Ya, ada satu game, kalau tengok bukan bentuk game ni tapi dalam punya yang kita selalu main tu game tu, dekat dalam tu dia ada bentuk macam rectangular, so saya guna konsep dari bentuk yang dekat dalam. Kemudian target user terbahagi kepada 3. Yang pertama all persons, guna 20%, others 60%, children 20%. Kemudian design development
design developments tu sebab dia bentuk dari rectangular, segi empat yang sama. Segi empat tepat. Dia kan bentuk macam big game. Kalau tengok dalam big game tu dia ada segi empat ni kan. Kemudian dia akan jadi evolution, dia tukar bentuk. Dia akan berubah bentuk kepada bentuk macam ni. Kemudian dia design development untuk bangunan ni dia akan tukar jadi bentuk yang bentuk macam ni. Yang ni untuk style untuk terminal ni. Style dia adalah contemporary architecture style. Yang ni case study. Kemudian issue. Untuk issue bas ni kalau kalau untuk isu yang memang yang kita boleh nampak untuk yang dekat site, yang pertama adalah traffic congestions. Sebab kalau kita tengok dekat site ni kan, dia macam macam kalau kita tengok dekat site tu, sebab dia berdekatan dengan gerai, lepas tu berdekatan dengan kedaian orang kan, dekat bahagian sekeliling semua tu. So macam kereta motor, kenderaan semua selalu lalu dekat situ, lalu lintas dekat situ. Dia macam traffic jam sikit lah dekat bahagian tu. Kemudian narrow space, sebab kalau kita tengok dekat bahagian depan tu dia macam dia ni sikit, dia macam ruang yang sempit. Maybe boleh menyebabkan accident atau masalah tertentu lah. Kemudian dekat bahagian side tu pun ada slope dekat bahagian belakang tu. So kita kena berhati-hati sikit dekat situ. Untuk design approve ni terdapat 3 juga. Yang pertama tu building column. Saya guna bentuk building, saya guna column bentuk macam ni jugalah, dekat-dekat macam ni. Kemudian building roof, bentuk roof ni. Kemudian fasad, building fasad, bentuk saya ada guna juga macam bentuk yang dekat-dekat sama macam ni. And then side background. Untuk side background, dulu punya stesen bas Tanah Merah Jitra popular sebagai pick-up and drop location. Traveller prefer untuk menaiki bas from stesen bas Tanah Merah Jitra kerana mudah diakses pada setiap masa. Kemudian traveller boleh memilih location untuk pick up or drop location, dan juga stesen bas ni memenuhi keperluan perjalanan bandar. Untuk side picture, yang gambar yang pertama view from street to site, gambar kedua positive view from site to main road, and gambar ketiga negative view from site to petrol station. And then view from street exit station bus to site. Yang dekat tepi ni key plan dan location plan. Yang ni punya site section. Dua gambar ni, yang pertama section untuk XX, yang kedua section untuk YY. Untuk site planning and zoning, kalau tengok yang dekat bahagian orange yang atas ni, saya buat untuk bus platform. Dekat bahagian sini hijau ni untuk building, dekat bahagian depan untuk entrance, dekat bahagian hujung pink ni untuk car parking or motor parking. Kemudian untuk climax ni boleh tengok untuk arah matahari dan angin, dan juga noise. Untuk matahari naik sunrise ke sunset. Kemudian angin dekat bahagian ni, angin okey lah untuk dekat side ni.
angin dari selalunya mostly angin dari sini dia akan ke sana. Noise dekat bahagian bangunan ni, dekat side ni, noise ni masalah sikit sebab dia berdekatan dengan kedaian, berdekatan dengan kedai semua dekat bahagian sekeliling ni. Untuk SWOT yang pertama, strengths, close to the main road and have a good neighborhood content. Yang kedua, weakness, lack of maintenance and a busy road full of vehicle every day. And opportunity, can be seen from the main road and located in the urban area. And threat, have a small road for vehicle provides and air pollution due next to the main road. Yang ni rooftop plants. Dekat bahagian hujung ni untuk rooftop plant ni ada water tank dekat bahagian sini. Yang dekat bahagian sini untuk motor rooms. Kemudian yang ni roof plant. Roof plant ni saya guna dua jenis roof. Yang dekat sini untuk yang ground floor sebab bangunan ni 2 tingkat setengah. Yang dekat bahagian ni roof bentuk yang lain. Okay, this is a side plan. Okay, kalau kita tengok side plan ni, dia terletak di tengah-tengah antara Petronas dan Port Bike. Kalau kita tengok dari jalan besar, Jalan Jitra ni, dia akan terus masuk dekat sini. Dia ada anak panah sebab dekat bahagian sini dia ada slope. So, bus akan masuk dekat bahagian sini. Sebab saya buat dua arah dekat sini kan. Dekat sini untuk arrival, dekat sini untuk departure. So, bus akan masuk dekat sini untuk arrival. Kemudian dekat bahagian sini boleh bila penumpang atau bas yang nak keluar untuk bawa penumpang keluar tu, dia orang boleh keluar melalui jalan ni. Dia terus ke jalan kecil yang jalan depan antara gerai kedai dekat bahagian depan ni. Kemudian dekat bahagian sini juga bas atau kereta atau motor apa semua tu boleh masuk dekat sini. Dia akan masuk, lepas tu dia akan melalui bahagian depan ni. Kalau tengok bahagian depan ni, bahagian tengah bangunan ni, saya buat drop off. Motor, kereta apa semua tu kan boleh parking sekejap untuk turunkan penumpang dekat bahagian sini. Kemudian dia orang boleh terus ke bahagian parking sebab ada jalan dekat sini. Untuk bahagian parking ni, kereta apa semua tu, kenderaan semua tu boleh masuk dua arah. Boleh jalan depan untuk ke bangunan terus ni, boleh guna jalan bahagian atas ni untuk kalau nak parking terus boleh masuk melalui jalan bawah ni, boleh masuk ke parking terus. Kalau nak turunkan penumpang dulu tu boleh guna jalan atas tu, lepas tu pusing, lepas tu bawah ni, turun ke bawah ni untuk parking. Ataupun kalau dekat bahagian sini nak keluar terus pun boleh kereta atau kenderaan semua ni boleh keluar terus melalui jalan ni. Sebab bahagian depan ni saya buat untuk drop off, untuk menurunkan penumpang, so dia menyenangkan lah, macam senang sikit nak turun, lepas tu terus belok untuk parking. Lepas tu parking ni boleh keluar terus. Okay, untuk ground floor plan pula. Untuk ground floor plan, dekat bahagian depan ni ada jalan laluan untuk kenderaan lalu.
So, kita tengok yang dekat bahagian sini, dekat bahagian depan ni, kereta boleh lalu lepas tu henti sekejap untuk turun penumpang dekat bahagian sini. Sebab dekat bahagian tengah, dekat bahagian luar ni untuk drop off, kemudian ada entrance dekat bahagian sini. OKU pun boleh lalu dekat ni sebab ada laluan untuk OKU. And then masuk dekat bahagian tengah bangunan sekali ni, kita akan jumpa untuk waiting area. Yang waiting area ni untuk orang untuk menunggu dekat bahagian tiket kaunter. Sebab dekat bahagian depan dia, dekat bahagian hujung ni ada 8 tiket kaunter. Lepas tu dekat bahagian tengah tu, kalau tengok tu dekat situ, yang nombor 12 tu, yang tu information counter. Kemudian yang dekat bahagian bawah sikit tu, yang tu waiting area untuk arrival area. Lepas tu, sebab bangunan ni ada 3 waiting area. Yang pertama yang dekat bahagian tengah tu, and then yang kedua untuk waiting area yang bahagian bawah tu untuk arrival. Yang dekat bahagian atas sikit tu, yang tu waiting area untuk departure. Bila masuk first kali masuk akan jumpa dekat depan ni ada lobby. Lepas tu dekat lobby tu ada nampak tempat untuk reception area. Lepas tu bila lalu dekat situ, melalui akan jumpa dekat waiting area dekat tiket counter tu. Bila lalu lepas tu first akan jumpa yang nombor 21 tu, akan jumpa guard and control room. Tepi bersebelahan dengan dia tu ada driver restroom and locker room. And then ada 2 retain dekat bahagian bawah. Kemudian dekat bahagian hujung tu ada cafe. Cafe tu pula dia macam cafe dekat bahagian bawah ni besar sikit. Dia macam ada cafe dia antara 2 cafe. Bukan 2 cafe, dia macam cafe ni besar kan. Lepas tu dekat bahagian luar tu dia bersambungan dengan cafe yang bahagian dalam tu. Yang cafe luar tu kategori sebagai outdoor cafe. So bersebelahan dengan dia tu ada Ahu room. And then dekat bahagian, kita tengok dekat bahagian hujung atas pula, atas tu hujung tu ada tangga. Tepi tangga tu bangunan ni guna lift. And then ada transformation room. Ada Swiss room dekat tepi dengan transformation room, and then pump room. Kemudian dekat dengan waiting area dekat departure tu ada musala room and toilet. Ada toilet OKU juga. Kemudian untuk bubble and zoning. Bubble and zoning ni ada tiga zone kan. Yang pertama yang color hijau tu untuk public. And then color kuning sikit tu semi public. And color pink, color merah tu untuk kawasan tu untuk private. Untuk seterusnya, first floor plan. First floor plan tu, kalau tengok ni first floor plan sebab bangunan ni dia 2 tingkat setengah. So, dekat first floor plan dia akan fokus dekat bahagian yang panjang, dekat bahagian hujung ni, yang dekat atas ni. Sebab yang bawah ni untuk ground floor, so dia akan nampak untuk first floor je lah. Kalau fokus untuk yang pertama sekali tu dari tangga, sebab kita naik dari bawahan, lepas tu naik ke first floor, lepas tu akan jumpa dekat depan. Bila dari tangga tu ada satu ruang tu yang nombor 39 tu, dekat situ lobby untuk lift. And then dekat tepi lobby tu ada Swiss room. Sebab saya letak situ Swiss room, dia senang sikit sebab nak control apa semua tu kan. And then dekat bahagian bila kita jalan keluar, lepas tu dekat hujung tu ada nampak
dalam tu office, dekat tu area untuk office. Dalam office tu juga ada beberapa bilik, ada ruang. Yang pertama ada manager room, kemudian ada meeting room. Meeting room tu saya letak paling hujung sekali dekat meeting room tu. Saya ada guna glass window. Sorry, bukan glass wall, glass window. Macam bila tengah meeting, lepas tu tak stres sangat lah, boleh tengok view dekat bahagian luar apa semua tu. Kemudian dekat office ni juga ada pantry. Lepas tu dekat bahagian luar, dekat depan tu ada dua retain. And then bila jalan pula dekat bahagian hujung belah ni kan, ada dua retain juga dekat situ. And then dekat hujung ni ada musala room. Kemudian dekat hujung sekali ada toilet. Dekat toilet, lepas tu bila sebab bangunan ni bila jalan-jalan, lepas tu contoh kalau orang nak naik ke atas ni kan, sebab apa orang yang nak naik ke atas untuk apa kan? Sebab bukan hanya untuk office area, bukan hanya untuk kaki tangan, pekerja semua, bukan hanya untuk dia orang. Macam penumpang, macam orang lain pun boleh naik ke atas ni sebab ada semua ada 5 retain dekat bahagian atas ni. And then ada juga cafe dekat bahagian atas ni paling ni lah, dia paling okey sebab ada sky bar. Dia ada macam cafe ni, bila keluar nak makan apa semua tu boleh duduk dekat bahagian luar ni. Ada sky bar untuk tengok view dekat bahagian luar bangunan. Dekat cafe ni juga ada void. So dekat sini orang boleh duduk tu, lepas tu orang boleh tengok dekat bahagian bawah, dekat bahagian first floor, boleh nampak aktiviti semua dekat bawah. And then dekat cafe ni, dekat bahagian sky bar, dia bersambungan dengan cafe dekat bahagian dalam, so orang boleh duduk dekat bahagian situ. Lepas tu nampak kan ada satu pintu dekat bahagian sini, dekat hujung berdekatan dengan retain tu. Pintu tu pintu kecemasan. Bila ada sesuatu kecemasan, macam ada masalah sesuatu kecemasan apa semua tu kan, ada satu pintu ni emergency door. So boleh turun sebab dekat bahagian ni ada tangga untuk turun ke bawah. And then untuk bubble and zoning untuk first floor sama juga. Kalau tengok yang hijau tu untuk public, yang color kuning tu untuk semi public, and color pink tu untuk private. And then yang bawah sekali tu saya ada buat 3D exploded. Sebelum ni saya tak buat pun yang 3D exploded tu. So saya ada tambah untuk yang 3D exploded tu. So dekat dengan 3D exploded tu boleh nampak lah macam dekat sini bila kita macam buka bangunan ni kan, kita boleh nampak yang bentuk roof dia. Yang nombor 1 tu, lepas tu yang nombor 2 tu dekat dengan yang nombor 2 tu kawasan tiket counter. Yang nombor 3 tu bentuk kolom yang modern kolom punya. Lepas tu yang dekat nombor 4 tu, yang tu dekat waiting area. So bila buka macam ni boleh nampak sampai dalam. And then nombor 5 tu dekat entrance bahagian depan. And nombor 6 tu cafe. Nombor 7 tu saya nak tunjuk yang glazing wall, glazing panel. Lepas tu yang nombor 8 tu sun shading device, yang saya letak
dia dengan glass window. And then ada green wall dekat bahagian ni, bahagian tepi. So dekat sini bila buka macam ni, kita boleh fokus sampai dalam dekat bahagian mana kawasan tu, macam contoh gambar perspektif semua tu boleh tengok sampai dalam. Yang okay. Okay, this is a section XX and section YY. Section ni sebelum ni saya ada ubah perbetulkan sedikit, macam sebab dekat structure saya ubahkan bagi dia lebih teratur. Lepas tu dekat bahagian kolom dengan beam apa semua tu saya hitamkan bagi nampak lebih clear. And then dekat bila dia terpotong dekat dengan pintu apa semua tu, kalau tengok tu, sebab sebelum ni dia nampak macam kembang apa semua sikit kan. So saya ada ubah lain. Saya ada perbetulkan semua ni untuk section XX dan section YY. Dekat section XX ni saya ada potong dia dekat bahagian yang dia terkena dengan toilet OKU dekat hujung ni, and then ada terkena dekat bahagian waiting area, dekat ticket counter apa semua, retail apa semua akan nampak dekat section XX. And section YY pula saya potong bagi dia terkena dekat bahagian ground floor yang dekat bahagian tingkat bawah dan tingkat atas. Dan dua-dua dekat, macam sebab bangunan ni 2 tingkat setengah, saya potong dua-dua tingkat setengah tu. So dekat sini ada nampak dekat bahagian tingkat bawah, yang depan ni pula ada nampak yang terkena dengan waiting area dekat cafe, dekat outdoor cafe, apa semua ni akan nampak. And then ada nampak dekat waiting area untuk arrival apa semua tu. And then ada nampak dekat waiting area dekat kawasan tiket counter. Kemudian ada nampak dekat bahagian atas ni, bahagian terkena dengan cafe. So yang ni adalah section. Kemudian untuk typical section ni saya ada ubah semua. Saya perbetulkan semua lain. So, typical section ni saya buat 3 detail. Sebelum ni saya buat 2 detail, tapi dia macam tak berapa nak jelas sangat. So, saya dah tukar lain. Yang ni saya fokus kepada 3. Yang pertama detail dekat bahagian ceiling, macam mana ceiling nak sambung apa semua tu kan. And then yang kedua tu dekat bahagian floor finishing. And detail yang ketiga tu dekat bahagian glass panel. Macam mana dia bersambungan antara floor apa semua tu kan. So, saya akan terang untuk yang detail yang pertama dulu. Yang detail yang pertama tu yang tu hook on panel system. Dia macam mana ceiling dia bersambungan, macam mana ceiling dia nak sambung antara ceiling apa semua tu. Yang detail yang satu tu saya terangkan berkaitan dengan tu. Kalau tengok dekat situ gambar tu ada bentuk yang panjang-panjang apa semua tu kan, yang tu yang besi dia, yang tu ada cross steel J-channel. Dekat bahagian dalam tu lay-in panel. So dekat hujung tu kan, saya terbagi kepada 3. Dekat bahagian 3 tu dia macam berfungsi sebagai macam mana nak sambung antara besi tu untuk ikatkan bagi dia kuat, untuk dia macam
nak macam sebab dia kena tanggung berat shilling kan. So ada besi tu dekat bahagian macam mana nak sambung, macam mana nak ikat bagi dia ketat apa semua tu kan. Yang tu ada terbagi kepada 3, flat lay in, tabular lay in, and box slot lay in. Gambar yang bawah tu yang tu typical dry one shilling grade. So siap untuk yang shilling, and then untuk yang floor finishing pula. Yang floor tu dekat interior, yang kalau kita tengok tu dia ada banyak layer kan, sebab floor, lepas tu ada macam simen apa semua tu, ada macam mozaik apa semua tu. So yang pertama sekali wall dekat bahagian tepi tu kan, kemudian ada perimeter insulation strip, yang kemudian ada grout, yang tu yang macam dia macam nak sambung antara mozaik tu. Kemudian ada ceramic tile yang dekat atas tu, ada latex Portland cement mortar. Kemudian yang bahagian layer bahagian setengah tu ada soil reduction underlayments. Bawah dia tu perimeter for PSA membranes or latex Portland cement mortar. Yang bahagian bawah sekali tu 15 cm concrete subfloor. Okay. Untuk yang detail yang ketiga pula, detail yang ketiga tu fokus dekat bahagian sini, fokus dekat glazing panel. Sebab bangunan ni banyak guna glass jugalah. Lepas tu yang saya fokus untuk typical section ni dekat bahagian depan tu, kalau kita tengok ada satu bahagian tu dia guna mostly guna glass kan. Glass wall ada bentuk surface yang ada corak apa semua tu. Yang tu untuk detail yang 3. So untuk glazing panel ni detail dia sebab ni kecil kan. Lepas tu saya akan zoom dia, saya terbahagi kepada A sampai D. Yang pertama sekali tu yang A, detail A tu dia berkaitan dengan glass aluminium spider. Ukuran dia 126 mm, integrate angle arm bound stud. And then yang detail yang B pula, yang B tu yang dia nak tunjuk yang besi tu bersambung dengan glass tu macam mana. So detail yang B tu ada tunjuk dekat situ structure silikon, ada guna structure silikon, ada rubber shock absorbent, horizontal mullion, and ada screw kecil-kecil semua tu, ada structure silikon, and double glazing, template and laminate. Structure silikon, banyak guna structure silikon lah sebab glass kan nak sambung antara glass tu kena guna structure silikon. Kemudian ada aluminium setting mullion and double glazing, template and laminate. Dekat semua ni kan saya ada letak ukuran, tapi dekat sini tak nampak pula sebab dia kecil sangat. Saya pun tak nampak ukuran dia berapa, tapi saya ada letak yang ukuran antara tu berapa. And then untuk yang detail C, yang tu dekat macam mana structure untuk besi tu antara glass nak sambung ke floor, macam sebab floor tu untuk first floor tu nak sambung ke glass tu kan macam mana. So dekat sini
ada dekat number C, ada structure silikon juga, ada guna structure silikon vertical mullion, ada screw untuk sambung antara konkrit tu dengan glass, antara konkrit tu dengan besi, ada guna double glassing template and laminate, structure silikon, aluminium sealing mullion, and double glazing template and laminate. Okey, yang detail yang D. Untuk detail yang D tu dekat bahagian bawah, kalau tengok sebab floor untuk first floor tu nak sambung dengan glass wall, glass panel tu macam mana. So dekat bahagian floor yang dekat bahagian bawah tu, yang untuk detail D tu dia nak terang macam screw tu nak bagi dia kuat, nak bagi dia macam support, untuk support bagi bagi floor tu lebih kuat, dia tak bagi runtuh macam tu. Ada guna double glazing template and laminate, structure silikon, aluminium seating mullion, structure silikon, dia sama juga yang dekat bahagian semua detail. Ada aluminium transform mullions, aluminium cover sub mullion. So dekat situ untuk screw, ada screw besar dekat situ untuk support. Screw tu 29.9 cm. 29.9 m. Kalau tak silap. So, saya tak berapa nampak juga ukuran, tapi saya ada letak ukuran dekat setiap antara jarak ukuran untuk semua structure ni. Ada setiap detail 1, 2, 3 saya letak semua ukuran, tapi saya nak terang ni tak berapa nampak pula. Okey, yang ni saya untuk yang typical section and section XX and YY. Okey, untuk elevation pula, sebab hari tu punya board saya buat untuk elevation tu dia nampak kurang clear. Dia macam ada gelap-gelap sikit dengan bayang apa semua tu kan. So saya ada ubah untuk yang elevation ni, saya buat baru, ambil baru. Saya ambil bagi dia nampak clear sikit, lepas tu nampak bagi dia cerah sikit. Yang ni yang pertama front elevation. Kemudian ada rear elevation, left elevation and right elevation. Untuk perspektifnya pula terbagi kepada dua, iaitu exterior perspective dan interior perspective. Untuk exterior perspective, yang gambar pertama tu dari bird eye view, yang kedua tu dari front eye view, and then warm eye view. Kemudian yang nampak tu gambar yang keempat, gambar tu saya ambil dari gambar dari perspektif untuk playground, yang kawasan area untuk playground, and then front view. Kemudian untuk interior perspektif, yang untuk interior perspektif, yang gambar ni dari perspektif bahagian dalam, dari ground floor, dekat bahagian waiting area. Waiting area ni dekat kawasan dia berdekatan dengan ticket counter. And then yang ni saya ambil gambar dekat first floor, perspektif first floor yang dekat cafe. Cafe ni sebab cafe ni dia bersambungan dengan skybar dekat bahagian luar. Dekat bahagian dalam ni kami boleh nampak, kita boleh nampak yang dekat sini ada void, lepas tu dekat bahagian dalam cafe. And then yang ni untuk retain, yang perspektif untuk retain. And then perspektif untuk waiting area yang dekat bahagian bawah ni, dua-dua ni
perspektif untuk waiting area, arrival area. Yang pertama, yang atas sikit tu, yang tu gambar dia dari perspektif yang boleh nampak keseluruhan dekat waiting area tu. Yang dekat bahagian belakang ada nampak sikit dengan restroom untuk driver restroom. Yang dekat perspektif yang bahagian bawah sekali untuk waiting area tu ada nampak yang belakang dia ada retail. Okay, yang ni antara exterior perspektif, gambar exterior perspektif. Kalau kita tengok yang gambar pertama tu, yang gambar ni perspektif dia akan nampak keseluruhan bangunan tu. And then yang ni, yang gambar kedua tu, yang tu dia mostly fokus dekat bahagian cafe. Sebab bangunan ni ada outdoor cafe juga. And then yang dekat bahagian ni, bahagian untuk yang playground punya. Okay, kemudian untuk plumbing and sanitary. Plumbing ni untuk water transfer ke seluruh bahagian bangunan ni kan. Untuk plumbing ni ada water tank dekat bahagian atas. Water tank ni akan transfer air ke seluruh bangunan ni. Kalau tengok pipe ni riser pipe, untuk pipe ni. Dekat bahagian bawah ni ada water meter. So dekat bahagian semua ni, pipe ni saya senaraikan ikut nama pipe ni. Kalau tengok ikut anak panah ni. Kemudian untuk sanitary diagram. Untuk sanitary diagram ni ada dekat bahagian sini ada septic tank. Kemudian dekat seluruh ni ada manhole. So dekat macam untuk kumbahan semua ni akan ikut manhole ni ke septic tank ni. Saya senaraikan pipe ni ikut nama pipe ni juga ikut anak panah ni. Kemudian untuk green building index. Untuk green building index ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua ada 6. Yang pertama energy efficiency terbagi kepada 4, iaitu natural lighting, LED lighting, light overhang, sun shading device. Okay, untuk natural lighting ni sebab Seriana bus terminal ni mostly guna glass wall, glass window, door. So natural lighting boleh menembusi ke bangunan ni tanpa menggunakan banyak artificial lighting. So boleh save energy and save cost dan menyenangkan orang di dalam bangunan ni. And then untuk LED lighting, dekat bangunan Seriana ni juga provide dengan LED light yang mencukupi untuk menjana cahaya. Kemudian light overhangs. Light overhang di situ kita boleh tengok di bahagian entrance bangunan ni provide dengan overhang yang besar untuk drop off dan juga to cut heating electric energy cost. Kemudian yang keempat, sun shading device. Bangunan ni juga guna sunshade di bahagian glass wall, window and reduce solar radiation kerana sebab haba yang diserap maybe boleh menyebabkan bangunan ni panasan. So sunshade function dia bagus sesuai untuk bangunan yang guna glass wall yang banyak. Kemudian indoor environment quality. Untuk indoor environment quality ni open area dekat bahagian first floor, iaitu dekat dengan outdoor cafe yang boleh menikmati view garden yang bersebelahan. And then yang ni water efficiency.
water efficiency dekat bangunan ni boleh kita tengok dekat water fountains. Water fountain yang terletak di depan bangunan ni boleh serve as a cooler for the area. And then sustainable site planning and management. Sustainable site and playground provide untuk provide garden and playground next to the cafe. So garden ni dengan design untuk menceriakan pemandangan bangunan. Untuk playground pula design supaya pengguna kanak-kanak boleh enjoy lah semasa macam menunggu bus dengan parents. And then material and resources. Untuk material and resources dekat bangunan ni saya guna glass wall. Green wall. Untuk green wall ni, bangunan ni guna green wall sebagai material sebab dia boleh reduce tenaga, reduce macam haba dekat bangunan. Kemudian untuk innovation, saya guna closed gravity facade. Closed gravity facades ni offer excellent thermal performance in the transparent area. Benefit lain dia termasuk a high degree of solar protection by automatic blend system and reduce maintenance cost. Kemudian sectional perspective. Yang ni sectional perspective. Kalau tengok saya potong dekat bahagian ni, so akan nampak dekat bahagian sini untuk waiting area, untuk waiting area untuk dekat dengan ticket counter. Yang ni waiting area untuk departure. Yang dekat bahagian sini toilet, musola room, kita akan nampak semua dekat bahagian sini. Lepas tu ada nampak sikit dekat bahagian sini untuk retail.